Yang dia panggil itu tak rasmi, sekarang ni saya panggil Bapak Pentai ya. Terima kasih to speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Berkuasa di atas segala sesuatu, dan kita berpeluang pada hari ini untuk membahaskan usul Menteri Tok Pa, ya, kalau diizinkan saya panggil nama glamour beliau. Usul yang pada saya sudah lama kita bicarakan. Saya ucapkan terima kasih kerana cadangan kami bersama di peringkat pembangkang diterima pakai untuk mewujudkan sebuah kokus. Namun tentunya kita menantikan beberapa permohonan, antaranya versi bahasa Malaysia keseluruhan teks yang saya fikir akan membantu keseluruhan rakyat Malaysia memahami perjanjian yang memuatkan 6,350 muka surat seperti yang dibangkitkan oleh Padik Bunta sebentar tadi. Dan kedua adalah supaya kita adakan sesi sebelum kokus dibubarkan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri. Kita telah minta sesi bersama dengan pejabat peguam negara supaya kita dapat memperincikan ke-26 pindaan yang akan dilakukan terhadap undang-undang kita dan memikirkan apakah undang-undang lain yang seharusnya kita perkenalkan bagi mempertahankan kedudukan negara kita. Datuk Yang di-Pertua, saya fikir kerana itulah bila masa ada beberapa penjelasan yang diberikan oleh Menteri tadi sebenarnya tidak menggambarkan keadaan yang ataupun realiti semasa. Yang Berhormat Menteri sebut bahawa TPP ini lebih adil berbanding dengan WTO ataupun PBB. Saya nak ambil satu contoh mudah saja berkait dengan tarif kerana selalunya perjanjian perdagangan melibatkan penurunan tarif, Datuk Yang-di-Pertua. Bagi negara Amerika, sebuah negara yang maju, kalau kita lihat mereka mendapat masa untuk menurunkan kesemua tarif atau cukai-cukai ekspor terhadap negara-negara lain maksimal selama 16 tahun. Maaf, 30 tahun, Datuk Yang-di-Pertua. Bagi Amerika Syarikat, sebuah negara maju. 30 tahun sebelum mereka wajib liberalisasikan ekonomi. Malangnya Malaysia, sebuah negara sedang membangun, diberikan hanya 16 tahun. Jadi, the devil is in the details. Bila masa Yang Berhormat Menteri menyatakan kesemua yang positif sahaja, saya fikir ini sebenarnya tidak memberikan gambaran sebenar, impak dan kesan sebenar daripada perjanjian ini. Kita bahaskan rundingan TPPA. Saya fikir a done deal seperti arahan Yang Berhormat Pekan. Maka saya faham bahawa Yang Berhormat Menteri termasuk dengan tim MITI bekerja keras menurut perintah yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Rundingan dibincangkan dikala rakyat sedang lemas dengan potongan subsidi, kemudian cukai regresif GST. Yang Berhormat Jeli sendiri sebut, Tok Pa sebut, kita dah lebih 20 tahun sambut perangkap ekonomi kelas pertengahan. Itu ekonomi Malaysia yang harus kita rubah menerusi reformasi. Tapi kita gunakan TPP dikala rakyat lemas. Dijanjikan dulu bahawa 8 daripada 12 barangan utama yang dipantau bakal turun dengan pasca GST. Malangnya ke-12 barangan utama yang dipantau semua naik, dan di Kuala Lumpur sahaja di mana saya wakili mencatatkan 5.5% inflasi. Kos hidup terus meningkat, gaji kekal rendah pada kadar perubahan yang sederhana, dan bilangan warga asing lambakan sebanyak 6.7 orang dijadikan premis utama pertumbuhan ekonomi, bukan dasar menaik taraf teknologi dan menambah gajian bagi pekerja tempatan. Ini semua sebenarnya realiti ekonomi Malaysia. Jadi bila masa kita membincangkan beberapa cabaran yang mendepani kita, saya fikir setiap keputusan yang dibuat oleh kerajaan haruslah berserta dengan mandat. Where is your credibility, your moral authority as a government? Bila masa satu demi satu masalah terbuka dengan jelas, termasuklah yang terbaru, dakwaan berkait dengan pengurusan tabung haji, sehingga Padik Bunta dah sebut juga tadi, kita berhadapan, pencarum berhadapan bagi setiap RM1 liability hanya 98 sen yang kita ada. Jadi Datuk Yang di-Pertua, bila masa
kita membincangkan masa depan juga yang memperlihat harga minyak sedunia jatuh kepada USD 28 seteng. Setiap satu USD itu ibarat kehilangan 300 juta ringgit Malaysia. Maka rakyat dipaksa lagi merana bila masa dana pendidikan, MARA, JPA menjadi mangsa, termasuklah para guru yang bakal dibekukan kenaikan pangkatnya. Dan dari kala keberangkapan moral inilah BN di bawah dipekan menekan agar Malaysia tumpu kepada perjanjian TPPA-nya. Tak payah bincang hal lain, kita akan gunakan TPPA sebagai the magic formula untuk mereformasikan negara, untuk memastikan kita keluar daripada perangkap the middle income trap. Dulu kata GST, saya masih ingat, terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Sekarang TPPA. Maknanya, where is the justification, Datuk Yang Dipertua? Hari ini sebenarnya saya menantikan lebih banyak lagi penjelasan daripada Yang Berhormat Jeli, Tok Pak. Kita bukan cakap tentang dua saja laporan, sama ada ISIS atau PWC. Di luar sana, Profesor Jono Kwame Sundaram nak bercakap dengan Profesor Joseph Stiglitz, dahulu hero ahli-ahli Parlimen UMNO. Kenapa? Kerana Joseph Stiglitz telah mempertahankan pilihan Malaysia untuk memperkenalkan capital controls di kala krisis ekonomi 1998, the financial economic crisis, dengan izin. Bila masa kita hanya menumpukan, we are cherry picking, we are choosing which are the results, termasuk juga competition yang kita mahukan untuk memenuhi selera kepimpinan yang amat berhormat pekan. Jadi kerana itulah pada saya, bila masa tidak ada mandat dan kredibiliti sebegini, bagaimana kita gunakan parlimen? Gah bercakap, kitalah negara, satu-satunya negara yang membahaskan TPP, tak seperti negara lain. Tok Pa juga tahu, bagi Amerika Syarikat, mereka ada the certification process. Apa maksudnya? Sebelum mereka bersetuju dengan sebarang perdagangan yang dimeterai, mereka akan periksa, do you comply with all the demands or not? Ini berlaku di antara FTA, US dan Korea Selatan. Sejarah menunjukkan dari segi prosedur, dari segi accountability, dari segi ability to demand more, Datuk Yang Dipertua, they are far superior than ours. Kenapa? Kerana parlimen kita hanya diguna pakai sebagai satu sistem rubber stamp. Di mana nak bantah selepas ini? Di mana? Caucus pun pada saya, kita harus laksanakan satu jawatan kuasa parlimen pilihan khas. Kerana ini merangkumi satu impak kesan kepada kedaulatan negara, dan bukan ini bermaksud permatang pau atau kami di belah sini. Kami mendokong, kami tahu sejarah Malaysia. We are a proudly trading nation. Tidak ada masalah. Kalau bercakap tentang kesultanan, zaman Kesultanan Melayu Melaka, pada saya sekarang ini status ini kekal buat kita. Kita sekarang the 17th biggest trading nation di antara negara-negara di luar. Tapi yang saya bimbangkan bila tanggapan yang dibuat, contohnya kita dapat menembusi pasaran Amerika Syarikat dengan mudah. Datuk Yang Dipertua lihat kajian, para ekonomis menyatakan 94% daripada perolehan kerajaan Amerika Syarikat, 94% saya ulangi, pergi kepada syarikat-syarikat Amerika Syarikat. Hanya 6% untuk perolehan kerajaan di Amerika Syarikat itu dikongsi oleh 170 syarikat di luar negara. Jadi pada saya, jangan mudah memberi tanggapan bahawa ini akan berlangsung dengan baik. Hatta bagi contoh mudah, kuh putih di Brunei pun ada kontroversi penggunaan raksa, akhirnya they were banned. Jadi bila masa berhadapan dengan negara-negara maju, tentulah kita sebagai negara sedang membangun harus memikirkan kesan-kesan pada sebarang perjanjian yang kita buat dan tanda-tangani. Perbincangan TPPA kali ini, Datuk Yang Dipertua, berbeza kerana semasa kita tandatangani kita bincang US FTA 2008, ada 58 red lines. Jadi semua yang kita bangkitkan ini bukanlah perkara baru. Dulu dibangkitkan semasa mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi kalau nak menolak kami, sebenarnya itulah pendirian Barisan Nasional. Bercakap dengan apa-apa yang disebut sebagai garisan merah, dia red lines.
Tetapi di bawah Perdana Menteri baru semua dah berubah. Okey, dah berubah ya. Tapi saya nak maklumkan Malaysia dah punyai 7 FTA dengan 11 negara TPPA. Hanya yang kita mahu apa? Mexico, Peru, Canada, US. Mexico, Peru, not top 5 of our trading partners. Ya. Jadi pada saya, bila masa kita fikirkan, kita harus benar-benar melihat dengan semua maklumat yang ada, sama ada manfaat dalam perjanjian ini melebihi kosnya. Sudahlah kerajaan tidak ada mandat, ya, itu satu. Jadi saya pada hari ini mahu berkongsi beberapa maklumat tapi menjurus kepada isu ISDS. Kenapa? Termasuk juga impak kepada kerajaan negeri. Okey, katil bangun ni. Boleh sikit. Okey, sikit 3 saat. Saya Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya Lembah Pantai tentang satu artikel yang ditulis di Lembah Pantai berkaitan dengan kajian yang dibuat oleh ekonomis di UNCTAD bahawa berlaku satu kajian yang showcase erosion of trade balance. It's about 5 billion per year. So saya fikir ini satu perkara yang cukup mengejutkan kita, kerana kalau lihat PwC CBA itu marginnya sedikit saja, tapi kalau 5 billion satu perkara yang cukup besar bagi Malaysia. Mohon pandangan. Terima kasih Bukit Katil. Tapi dia betul, kerana itulah ya, bila masa bercakap, isu pertama menandatangani perjanjian perdagangan, mahu mengurangkan tarif. Tarif Amerika Syarikat kalau tengok average WTO 3%, mereka tak boleh naikkan lebih pada 3%, turunkan lebih pada 3% kalau di WTO. Maksudnya nak turunkan daripada 3% hingga 0% tu, apakah yang bakal kita gadaikan? Bercakap tentang UNCTAD figures, saya boleh rujuk juga PwC. PwC menyatakan pasca TPPA trade surplus jatuh kepada 29.7 US dollars billion. Dengan TPPA, tanpa TPPA, USD 41.9 billion. Maksudnya kita akan mencatat trade surplus yang lebih baik tanpa TPPA. Itu satu one economic assumption that you will sign this agreement and you will get a better trade plus yang ternyata meleset. Jadi saya juga nak tahu apa jawapan menteri dia kali ini. Adakah ini bermaksud kerajaan kita lebih suka mendapatkan lebihan import? Jangan lupa, saya rujuk Profesor Jomo Komesundaram, dengan lebihan import, kekurangan ya pasaran untuk ekspor, kita akan memberikan akibat dan kesan negatif kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri ekspor. Itu satu. Kedua, pekerjanya. You cannot assume, Datuk Betua, bahawa transisi itu mudah. Orang dah hilang pekerjaan, secara automatik dapat pekerjaan di sektor lain. Ini tak berlaku sebegitu. Ada banyak lagi yang akan beri kesan negatif kepada pekerja. Kota tinggi ya, Mat. Saya habiskan dulu. Aku yang habis. Topi ICL dah lain. Okey, 3 saat ya. Terima kasih. Okay. Tadi sebut pasal trade. Yalah, kalau ekspor tambah, import pun tambah. Tapi ada 3 capital goods, intermediary goods dan consumption goods. Kita kena tengok. Jadi jangan Lembah Pantai oversimplify. Dan kedua, okey, terima kasih. Dan kedua ialah pelaburan. Kita sebut pelaburan. Jadi saya sama tu. Jadi saya ingat statement itu misleading dan cuba betul. Saya pada itu skewing it to the negative side. Jadi saya ingat itu tak ada, dan saya sebut sebab Lembah Pantai pun ahli caucus. You pun ahli caucus. Jadi bila datang statement yang keluar tu banyak I'm surprised. Ahli caucus. Duduk, terima kasih. Ya. Datuk yang betul. Kerana itu saya suka merujuk pakar ekonomis. Kerana bila Tok Pa sebut tadi bahawa TPPA ini jauh lebih baik daripada WTO, saya bertanya juga di mana? Ya, Menteri, siapa yang sebenarnya tidak berkisar kepada data? Bila masa kita bawa isu ya, apa yang dibangkitkan menerusi kajian oleh Tufts University, mereka menggunakan model terkini yang juga boleh dibandingkan dengan CGE model oleh PwC. Tak ada masalah. Pada saya, jangan cherry pick. Itu mesej saya yang utama dan harus dibincangkan dengan lebih lanjut, tidak memadai dalam 2 hari di parlimen ini. Datuk Yang Dipertua. Ya Umat, kita maintain lah yang Umat Menteri ataupun yang Umat Jeli Topa tu kurangkanlah ya. Jadi kawan-kawan saya pun tak boleh. Okay. Mulai sekarang lah ya. Baik. Nanti lepas ni semua tok banyak lah. Baik. Dia lama dalam fokus mesyuarat 15 kali dia mesra sedikit ya.
Okey, Datuk Yang Dipertua. Saya juga nak bangkitkan ya, bila masa ada kenyataan daripada Speaker Kanada. Dia sebut Parlimen harus jadi medan di mana kita membicarakan sampai ke tahap ratifikasi dan setiap pindaan undang-undang yang memberi kesan kepada rakyat. Isu nak tanda tangani itu isu eksekutif. Mereka tanda tangan, tetapi haruslah memberi kuasa kepada pihak legislatif membuat tugasan. Jadi pada saya bila bercakap hari ini kita berikan kuasa pada Parlimen, ia sebenarnya jauh daripada sasaran dan tidak benar, tidak begitu accurate ya, dengan izin. Kritikan yang saya bawakan juga di sini disuarakan pemandang saya sebut tadi Joseph Stiglitz, tapi juga Paul Krugman, Robert Wright, termasuk Senator Elizabeth Warren. Senator Elizabeth Warren ini pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam bab bankruptcy law dengan izin. Kenapa saya berkata sedemikian? Kita bercakap perjanjian perdagangan, ya, perjanjian perdagangan. Tapi sebenarnya TPPA ini lebih kepada perjanjian pelaburan. Ya, kenapa? 30 bab, 6 bab perdagangan biasa. Tapi dalam setiap bab, walaupun adalah bab state owned enterprise, alam sekitar, pekerja, IKS, semua ada pengecualian, ya, tapi bersyarat. Syaratnya apa, Datuk Yang Dipertua? Datuk Pertua yang baru, ya? Syaratnya semua ini terpakai selagi ianya tidak bertentangan dengan bab pelaburan. Dan bab pelaburan ini memberi kuasa penuh untuk saman menyaman, pelabur menyaman kerajaan menerusi Investor State Dispute Settlement Mechanism, tribunal antarabangsa. Maksudnya hak yang paling tinggi diberikan kepada pelabur. Pekerja okey, kita tukar, kita pindah undang-undang kita, tak ada masalah. Tapi bila masa pekerja ditekan, pekerja dimangsakan, mereka hanya boleh pergi kepada Mahkamah Malaysia. Mereka tak boleh pergi Mahkamah ISDS. ISDS, Datuk Yang Dipertua, hanya dikhaskan kepada pelabur. Ini kuasa lebih ya, yang ahli-ahli parlimen atau ahli Kongres Amerika Syarikat, New Zealand antara ramai ya, yang menyuarakan bantahan. Saya dengar banyak kes yang Parit Buntas sebut tadi. Kerana kita pun ada 74 bilateral investment treaties. Jadi kita pun kena saman, kita pun saman. Okey. Tapi kalau dulu semasa kita ada bilateral investment treaties, saya masih ingat krisis kewangan ya, ketika itu Malaysia laksana Asian Financial Crisis. Tun Mahathir Mohamad laksana capital controls. Jadi ada seorang pemilik saham orang Belgium menyaman kerana dia tak boleh keluarkan dana dia daripada KL Stock Exchange. Dia saman kerajaan Malaysia. Alhamdulillah, walaupun kita disaman, kita menang. Kenapa? Kerana pelaburan dalam bentuk saham tidak dikira sebagai pelaburan, kerana tidak termaktub dalam makna pelaburan seseorang itu dalam TPPA. Kalau disaman sekali lagi, kita tidak akan menang, kerana makna pelaburan itu merangkumi 1001. Sama ada paten, sama ada saham, milikan kawasan. Jadi bila masa saya nak maklumkan kes-kes yang sudah berlalu, kita kata, oh, kita pun ada bilateral investment treaties, tak ada masalah, kita boleh mendepani cabaran-cabaran ini. Jawab saya apa? Jawab saya seperti yang diulangi oleh Elizabeth Warren, the US Senator for Massachusetts, Datuk Yang Dipertua. ISDS mekanisme atau badan pengadilan yang diamalkan dalam perjanjian TPPA. Jadi persetujuan TPPA ini memberikan ruang pendakwaan antara syarikat dan kerajaan. ISDS akan beri kelebihan kepada syarikat luar negara, mencabar undang-undang dan akan mengenakan bayaran tinggi kepada pembayar cukai tanpa melalui prosedur mahkamah US. Ini apa yang disebut ya dalam Kongres. Kalau tengok Rusia, saya tengok Rusia tahun lepas, tak silap saya, mereka 2 tahun lepas, 18 Julai 2014, Rusia diarahkan bayar tak banyak, US dollars 50 bilion ringgit pampasan kepada OAO Yukos Oil Company, ataupun ringgit Malaysia 220 bilion, hampir sama dengan belanjawan kita untuk setahun.
Ini berlaku 2014. Tapi bawah TPPA, bawah ISDS lebih serius kerana syarikat, mana-mana syarikat boleh bawa kes tersebut kepada panel penimbang tara antarabangsa daripada mahkamah US atau mahkamah Malaysia dalam kes kita, ya. Sekiranya syarikat tersebut menang, maka keputusan ISDS tak boleh dicabar di mahkamah Malaysia. Dan kita juga, kalaupun kita menang, kerana PwC sebut antara semua kes-kes sebelumnya yang bersifat sama dengan ISDS, 37% dimenangi oleh kerajaan. Yang majoritinya kalah oleh kerajaan. Dan ISDS tidak punyai hakim yang bebas. Peguam yang dulu jadi pembela bagi syarikat korporat, 37%. yes, please read. Lepas tu 25 please read. syarikat Betul, susahlah saya macam ni lah kalau tak balas. Tak, ini misleading. You Sebab you kata tadi, you kata Bagi majoriti kemudian. salah. 22% adalah arbitration. Timantara. Jadi tolong jangan mislead us. Kita dengar. Saya tak faham kenapa Tapi emosional don't kerana mislead saya us. Dato' Ni Ketua, kita dengar, ya terima, tapi itu salah. Tak minta Saya minta tarik kebenaran. balik. Kedua nak bulldoze begini. Tarik balik. Ya, saya tak nak tarik balik kerana saya Sebab telah dia kata merujuk majoriti. kepada muka surat 200. Saya repeat balik. Dato' Ni Betul. Ketua. 33% kita menang. Terima kasih. Kerajaan Saya menang. nak teruskan. 20% Saya teruskan. syarikat. Terima kasih. Dato' Ni Jadi Ketua. saya minta diputar balik. Ya, kota tinggi. Saya begini. Kota tinggi, you can answer later, okay? Dato' Ni Ketua, begini. Jadi Dah stop. Ya. saya nak Ya, lembah pantai. Ya, Subang. Yeah, I'm sorry, I have to ask you that question. Ya, Subang Why did she have to be interrupted for 2 Subang minutes? bercakap dengan Tuan Izin, speaker dengan duduk. kita boleh terus berhentikan kota tinggi. Ya. Biasa dia. Ya, saya dah berhentikan kota tinggi. Apa masalah Subang? Ada masalah kalau speaker tak berhentikan kota tinggi yang ganggu lembah pantai. Ganggu saya. Subang pun cakap sambil duduk. okay, terima Ya, kasih. sebenarnya lembah pantai dah cukup masa. Okey, saya habiskan ya. Ya, sila. Dato' Ni Ketua, penting. Kenapa? Kerana saya nak maklumkan ada satu bahaya juga dalam sistem ISDS yang dibangkitkan juga oleh ahli Kongres di Imbadukan Syarikat. The revolving door system. Satu hari jadi hakim untuk tribunal, hari lain jadi pembela untuk syarikat-syarikat korporat besar. Jadi kerana itu, kebanyakan mereka memang sentiasa memberi they will give the weightage dengan izin kepada syarikat-syarikat besar. Ini bukan saya cakap kosong-kosong, Dato' Ni Ketua. Saya cakap merujuk kepada teks perbahasan Senator Elizabeth Warren. Jadi pada saya, bila masa kita bangkitkan kebimbangan, this is serious, Dato' Ni Ketua. Kita akan terpaksa memikirkan bukan soal nak mempertahankan diri. Dalam laporan PwC pun kata ada cost. The government will have to set, dengan izin, aside additional resources due from possible challenges and related administrative procedures as part of the arbitration process. Contoh mudah, Linus. Linus ada saham antara negara-negara TPPA. Jadi bila-bila masa kalau ada keputusan nak batalkan lesen Linus, bersedialah kerana Linus ada kuasa bawah TPP ini untuk menyaman kita. Tak cukup dengan itu. Artikel 9.6, treatment in case of armed conflict or civil strife, Dato' Ni Ketua. Negara yang terlibat dalam TPP, ya, bawah non-conforming measures, each party shall accord to investors of another party and to covered investments non-discriminatory treatment. Okey. Termasuk if it adopts with respect to measures it adopts or maintains relating to losses suffered by investments in its territory owing to armed conflict or civil strife. Jadi saya tanya, maksudnya kalau Malaysia diserang, apakah kesan sebenarnya? Adakah kita pun terpaksa menanggung kerugian yang dihadapi oleh syarikat-syarikat yang memilih untuk melabur di Malaysia? Dato' Ni Ketua, sekarang Brazil, kalau nak bercakap tanpa ISDS kita tak akan dapat pelaburan. Brazil adalah negara di mana undang-undang dan perlembagaan mereka tidak memandangkan investor dispute clause dimasukkan. Mereka tak boleh laksana ISDS.
percayalah Datuk Dipertua, mereka negara kelima di dunia yang mendapat pelaburan yang terbanyak. Jadi pada saya, bila masa kita ada sistem infrastruktur yang baik, kita pun boleh saja menentangani FTA dengan negara-negara lain. Tidak ada sebab kenapa nak terima pakai menyerah diri bawah ISDS. Saya rasa ini a good reason to exit just on ISDS. Jadi terakhir, memang kita minta agar sebuah jawatan kuasa pilihan diwujudkan. Jangan don't rush into this, Datuk Yang Dipertua. Kita harus ingat, bagi kerajaan negeri, ini yang terakhir, kerajaan negeri di negeri Mexico, walaupun kerajaan negeri kononnya dikecualikan, jangan lupa, kalau ada pelabur, ada syarikat di negeri Selangor atau Pulau Pinang, tiba-tiba mereka dilihat melanggar dan menyebabkan kerugian kepada syarikat tersebut. Apa dia buat? Dia tak saman kerajaan negeri, dia saman kerajaan pusat. Dan akhirnya, ini pihak Attorney General Chamber sendiri, pihak peguam negara mengesahkan dalam persoalan saya, bahawa akhirnya kemungkinan akan ada situasi kerajaan pusat seperti Mexico terpaksa-paksa kerajaan negeri untuk bayar. Kenapa? Because you are facing the cost. Kita yang terpaksa membayar semua ini. Dan Datuk Yang Dipertua, bagi negara Indonesia, India dan juga Afrika Selatan, mereka sedang menarik balik klausa investor dispute ini. Kerana mereka tahu ada kesan yang besar. Kenapa kita tak mampu untuk melihat ini secara keseluruhan? Seperti yang saya katakan, kita mendukung perdagangan terbuka. Tapi ada kesan-kesan dan impak yang kita tak sepatutnya kita pegang. Jadi saya berharap sangat-sangat ini akan dan sepatutnya menjadi perbincangan yang lebih lanjut. Isunya jangan kita mudah menerima pakai satu tekanan daripada pihak korporat. Pada saya mudah, kerana banyak lagi suara di Amerika Syarikat. Not all of them are agreeable, Datuk Dipertua. Datuk Menteri pun tahu. Ya, ramai juga negara yang berlumba-lumba untuk menjalankan atau menandatangani free trade agreement dengan kita. Kita tak tolak. Tapi bila masa kita serahkan dan bersetuju dengan ISDS dalam rangkaian sebegini, dengan semua undang-undang yang sebegitu, pada saya akan memberi kesan yang sangat negatif kepada semua perjanjian lain. Sama ada RCEP, don't tell me China tak akan minta perkara yang sama. Kita kena ingat, segala keputusan akan mengikat kita dalam perjanjian perdagangan lain. Kalau lebih relax, lebih longgar, lebih beri ruang kepada negara sedang membangun seperti Malaysia, okeylah. Tapi kalau tidak, kita akan menghadapi masalah menjerut leher sendiri. Datuk Dipertua, dia dengan pimpinan lain, kita menolak usul ini. Saya mohon sekali lagi kepada Yang Amat Menteri, ini beri kesan. It is not about BN or Pakatan. It is about the future of Malaysia. Saya minta wujudkanlah jawatan kuasa pilihan. Ada banyak perkara kita boleh rundingkan bersama, fikirkan negatif implikasinya. Tapi jangan ikut telunjuk Yang Amat Berhormat